Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera. Di dalam peringkat awal pengendalian dialog ini, kami membangunkan kandungannya dan sudah tentulah dengan kerjasama Sejahtera Center Universiti Selamatkan Bangsa Malaysia, banyak suluhan yang kami berikan, termasuk antara episod terpenting di dalam Dialog Sejahtera ini sewaktu mana kami mengundang tetamunya iaitu Profesor Kamal Hassan, mengulas tentang agenda sejahtera ini dari kacamata dan suluhan Islami. Dan ketika itulah banyak elemen-elemen yang sifatnya Islamic philosophy telah pun dikemukakan, dan sepanjang perbincangan dan polemik yang menyusul selepas itu banyak dibutirkan tentang bagaimana boleh kita memahami agenda sejahtera ini di dalam kerangka Islam. Dan seperti mana yang kami janjikan, perbincangan ini sudah tentulah bersifat sebagai building blocks yang mana ianya bertujuan untuk memperdalam, mempertajam dan memperluaskan lagi, dalam kata lain, melebarkan wacananya agar ia dapat disepakati, bahkan juga mungkin dihayati di dalam pelaksanaan agenda kehidupan dan juga mungkin di dalam ketika mana kita mengemukakan dasar untuk kebaikan bersama. Untuk tujuan itu, pada hari ini kami memberikan suluhan sekali lagi kepada dimensi Islami di dalam melihat dan memahami agenda sejahtera ini, dan tetamu yang kami bawakan pada waktu ini adalah Al-Fadhilul Ustaz Abdullah Bukhari menemani saya. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Saya apa khabar? Ya, baik, Alhamdulillah. Lama saya pernah bersama Ustaz untuk mengulas buku. Berapa tu Ustaz? Berapa tahun tu? Lama dulu. Tapi Tahun Alhamdulillah, 2014. Itu sudah semasa agak buku lama kedua tu. saya. Ya, ya. Ustaz yang mengingatkan saya semula, berkongsi Ya. pula gambarnya. Tapi hari ini Hmm. Ustaz, kita memberikan fokus perbincangan kita terhadap melihat semula dan juga mungkin mencungkil secara lebih tajam beberapa elemen tentang sejahtera ini dari kacamata Islami. Tetapi sepanjang perbincangan lalu bersama Prof Kamal, saya yakin Ustaz juga telah menelaah, dan juga rentetan daripada sesi bersama Prof Kamal itu juga ada wacana susulannya, juga penulisannya berkait tentang itu. Boleh kita bermula di situ dahulu, selepas Ustaz melihat perbincangan yang lebih awal, apa yang boleh dikongsikan semula sebagai refresh uh, pointers atau hikmah yang pernah kita bicarakan. Apa pandangan Ustaz? Okey, terima kasih kepada Syed Munawar, seterusnya warga UAE dan semua penonton rancangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua. Sebenarnya perbincangan berkaitan dengan sejahtera ini ataupun dialog sejahtera ini yang dibawa masuk oleh Tan Sri Zulkifli, Rektor UAE yang terbaru adalah suatu perbincangan yang sangat baik. Dan cuma mungkin kerana Tan Sri Rektor ni dia bukan daripada bidang tulen yang berkaitan dengan agama Islam, perbincangannya mungkin kita akan nampak lebih secara praktikal tetapi tidak memperlihatkan aspek kita kata prinsip Islami. Lalu apabila idea ini diperkemaskan lagi oleh mantan rektor kita dahulu, Tan Sri Kamal Hassan, saya dapati perbincangannya menjadi semakin cantik, seolah-olah rumah yang sedia ada diperkemaskan lagi dan dihias cantik. Saya ada juga membaca rencana yang sangat panjang yang ditulis oleh Tan Sri Kamal Hassan berkaitan dengan konsep sejahtera. Dan saya tertarik dengan perbincangannya membawa makna sejahtera itu secara holistik mengikut Islam dengan kata ringkasan ataupun term dia yang digunakan al-falah. Sejahtera. Manakala lawan daripada sejahtera dia kata adalah sengsara, iaitu al-khusran. Dan ketika meneliti ataupun kita kata artikel itu, saya dapati Tan Sri Kamal Hassan dia tidak berbicara kosong, sebaliknya dia mengambil segala ayat-ayat Al-Quran untuk menyokong pandangannya, dan saya kira pandangan itu sangat bagus. Cuma mungkin ia terlalu tinggi pada tahap kita masyarakat awam baik di UAE ataupun di mana sahaja. Oleh itu macam yang saya katakan tadi, perlu kepada kita untuk mewacanakan benda ini, ataupun kalau saya boleh cadangkan kepada Sejahtera Center di UAE ni, kalau boleh kita peta mindakan pemikiran Tan Sri Kamal Hassan dalam ketah kerjanya berkaitan dengan al-falah dan juga al-khusran itu supaya lebih mudah difahami dan dibumikan. Dalam kita mengembangkan ilmu, saya memahami pendekatan strategik bila mana Tan Sri Zul mengambil agenda sejahtera ini sebagai suatu inisiatif bila mana dipetik daripada falsafah pendidikan negara. Tetapi diharmonikan pula dengan pandangan Tan Sri Kamal Hassan dalam konteks memberikan suluhan Islaminya. Apakah dari segi kaedah ini, dari kacamata Ustaz sebagai seorang agamawan, suatu yang boleh dianggap sebagai autentik kerana kita bermula dengan suatu pengistilahan yang sifatnya Melayu,
Sampai kemudian kita menggali khazanah Islam untuk mungkin menjustifikasikannya. Kalau boleh saya berikan ruang ini untuk Ustaz berikan pandangan. Okey, sekali pandang nampak seolah-olah kita memaksa nas-nas Hmm. agama untuk menyokong idea Hmm. kita. Hmm. Sepatutnya semua sebarang idea itu kita ambil daripada kita kata nasnya, kemudian kita kembangkan menjadi term. Tetapi Hmm. macam seolah ini satu tindakan yang terbalik. Walau Hmm. bagaimanapun apabila Tan Sri Zul merujuk perkara ini ataupun idea ini, yang saya percaya dia telah berfikir, alhamdulillah saya lihat Tan Sri Zul seorang pemikir yang cukup hebat, dan dia telah memandang perkara ini berdasarkan falsafah pendidikan negara. Dan saya perhatikan, saya refer lah kepada falsafah pendidikan negara, dia merujuk kepada uh, insan ataupun manusia sejahtera ini adalah insan yang seimbang. Ya. Dan sejahtera itu sendiri, walaupun mungkin tidak ada term yang kita kata tepat daripada Al-Quran dan juga Sunnah, saya percaya ia ada satu agenda yang baik. Dan kita sebagai umat Islam, saya suka ambil sebuah hadis Nabi. Nabi kata, dia bukan maksud beginilah. Dia kata al-kalimatul haqqu dhallatul mu'min. Kata-kata hikmah ataupun sebarang idea kebijaksanaan yang berguna untuk manusia adalah dia kata lost treasure of mu'min, of believers. Maksud suatu khazanah yang umat Islam hilang. Di mana saja ia ditemui, walaupun pada tangan orang asing ataupun bukan Islam ataupun orang yang bukan dalam bidang agama, kalau ianya baik dan seiring dengan Al-Quran dan juga Sunnah Islam itu sendiri, kenapa kita tidak ambil manfaat? Atas prinsip ataupun kesedaran itulah, saya rasa benda ni tidak ada masalah. Cuma mungkin kita perlu perkemaskan lagi dari segi aspek-aspek pelaksanaan ataupun penjelasan supaya orang boleh menerima idea ataupun konsep sejahtera ini sebagai sesuatu yang betul-betul praktikal untuk memperlihatkan imej Islam itu secara teori dan juga praktikal. Ya. Di awal tadi Ustaz memulakan perbincangan, mengulas apa yang telah pun dinukilkan oleh Profesor Kamal Hassan berkait tentang konsep sejahtera itu mungkin boleh digandingkan atau dihayati melalui kefahaman kita terhadap konsep Al-Falah yang mana lawannya Al-Khusran. Dan di situ Ustaz mengatakan bahawa ia merupakan sesuatu yang besar. Ia harus dibutirkan, ia harus dikecilkan. Dari kacamata saya juga, saya bukanlah ahlinya, tetapi mungkin Al-Falah itu dilihat sebagai matlamat. Dan matlamat itu haruslah dicapai dengan adanya proses. Apakah mungkin agenda Al-Falah itu boleh kita butirkan di dalam langkah demi langkahnya, seperti mana juga kita menyifatkan bahawa agenda sejahtera itu sendiri perlu dipolemikkan sebagai building block, blok 1, blok 2, blok 3. Apakah mungkin juga boleh dilakukan sebegitu untuk pendekatan Islami terhadap agenda sejahtera? Saya lihat memang bukan boleh, kita perlu melakukan begitu. Dan kalau kita perhati apa yang dibawa oleh kedua-dua, kita kata profesor kita ni macam Tan Sri Rektor pun disebut, sejahtera ni berpunca daripada aspek dalaman, bawa kepada keluar. Dan bila saya teliti perkara yang sama dalam rencana Profesor Kamal Hassan kita, dia membawa isu yang sama dan dia bertitik tolak daripada dalaman manusia. Apabila dalaman itu ataupun dalam istilah agama untuk bahasa layman, bahasa orang awam yang mudah kita faham, dia berkait rapat kepada hati. Dan apabila hati itu diberi pengisian yang sepatutnya, ia akan boleh membawa kepada kebaikan yang lebih luas. Dan yang kalau boleh, itu sebenarnya adalah pendekatan yang paling penting. Sebab kalau sekiranya orang berbicara dengan berbagai jargon-jargon ataupun teori-teori yang hebat tetapi hatinya tidak memperlihatkan keikhlasan kepada Allah, tidak menyatakan matlamat kehidupan dia, kalau yang Prof Kamal sebut tauhidi paradigm ni, apa saja kerana Allah Ta'ala, dia tidak akan memberi kesan yang menyeluruh. Tetapi saya lihat dalam aspek sejahtera yang dibawa oleh kedua-dua tokoh kita ini, dia bermula daripada hati, dan daripada hati yang suci, yang tulus, dia akan membawa kepada impak yang lebih besar dan memberi manfaat kepada diri dia dan juga kepada seluruh dunia. Bahkan kalau kita, saya suka ambil satu ayat. Ayat dalam Al-Quran ni, dia perkataan ini diulang 2 kali dalam, tetapi kedua-duanya Allah Ta'ala refer kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala cerita kesenambungan dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bermula daripada Nabi Nuh. Tetapi yang menariknya, bila Allah Ta'ala gambarkan Nabi Ibrahim, dia kata idh ja'a rabbahu biqalbin salim, bila dia datang membawa ajaran Tuhan tu biqalbin salim, dengan qalb, hati, jantung, kita kata spiritual heart ni salim. Salim ni kalau kata selamat, sejahtera,
Jadi bila ulama tafsir mentafsirkan perkataan qalbun salim ini pada Nabi Ibrahim, banyak perbincangan dia, tetapi yang paling utama kalau boleh saya ringkaskan, Nabi Ibrahim disifatkan membawa hati yang selamat sejahtera daripada unsur-unsur syirik dan betul-betul buat segala-galanya kepada Allah. Dan itulah paradigma tauhid yang perlu ada pada setiap Muslim, dan saya perhatikan Profesor Kamal Hasan membawa perkara ini dalam mukaddimah rencana yang beliau tulis berkaitan dengan sejahtera. Ya. Ustaz menyebutkan 2 tempat di dalam Quran. Tadi mungkin satu lagi yang boleh kita satu lagi dalam surah Asy-Syu'ara. Cuma surah Asy-Syu'ara ini pun saya perhatikan. Surah Asy-Syu'ara ini Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim ni digambarkan dia membawa hati yang salim itu sampai ke akhirat. Allah kata apa dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 87 sampai 89. Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim ini banyak perjuangan dia, doanya. Antara satu doanya dia kata wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan, jangan kamu hina aku pada hari pembalasan. Sebab orang yang dihumban ke neraka secara umumnya adalah manusia yang hina Allah pada hari akhirat. Lepas tu Nabi Ibrahim sambung lagi, Allah Ta'ala sebut, dia kata hari kiamat itu hari apa? Dia kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak berguna lagi dah sesuatu apapun, harta, anak pinak, illa melainkan man atallaha biqalbin salim. Sesiapa yang datang bertemu dengan Allah dengan qalbin salim ataupun qalbun salim. Hati yang bersih, tulus, selamat, ataupun hati yang penuh sejahtera. Hati yang penuh sejahtera. Sebab tu saya suka untuk menyokong idea sejahtera yang dibawa oleh Profesor Kamal Hasan dan juga Tan Sri Rektor ni, sebab kedua-duanya membawa, dia kata matlamat kita adalah akhirat. Sejahtera yang dimaksudkan oleh Islam, dia bertitik tolak kepada ayat lain dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201 tu, ini antara doa terbaik lah. Bahkan sebahagian ulama mengatakan dalam doa harian kita, doa ni kita tak boleh tinggalkan. Rupanya pada doa ini dah ada signifikan. Kita mengharapkan kesejahteraan dunia dan juga kesejahteraan akhirat. Mana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya konsep sejahtera ini bukan sekadar konsep untuk mendapat gelaran ataupun pujuan manusia, tapi itu adalah satu konsep yang mana kita cuba untuk menjadikan hidup kita bermula daripada dalaman diri kita sejahtera, diterima oleh Allah seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi kemudian kita terjemahkan kesejahteraan itu dengan sokongan ilmu dan juga segala resources yang kita ada untuk kita kata disebarkan kesejahteraan itu ke seluruh dunia mengikut bidang-bidang kepakaran yang berbeza, lalu perkara itu akan memberi kesejahteraan kepada kita juga di akhirat. Itu maksudnya sejahtera dunia, akhirat. Ya. Apabila Ustaz di awal tadi kita menganggap bahawa agenda sejahtera itu perlu dimurnikan dan ia perlu dipolemikkan. Ustaz juga mencadangkan tadi kalau kita sama-sama meneliti supaya kita lakukan mapping, pemetaan terhadap idea sejahtera ini. Dan ada beberapa elemen penting yang sumbunya, kuncinya adalah merupakan nilai-nilai yang sangat Islami. Tadi digambarkan bahawa qalbun salim itu sebagai intipati kepada selamat, kepada sejahtera. Kemudian Ustaz juga mengungkit satu doa yang hampir-hampir saja dianjurkan untuk dibaca setiap kali, iaitu hasanah itu. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kini kita membincangkan tentang falah, tentang qalbun salim, tentang hasanah. Apakah lagi yang boleh kita nukilkan di sepanjang polemik ini kalau beberapa konsepsi-konsepsi Islam ini ingin kita letakkan di bawah lembayung agenda sejahtera? Ya. Okey, berdasarkan apa pembacaan saya cakap teranglah, mungkin kerana kebijaksanaan saya tidak mencapai tahap Tan Sri Kamal Hasan dalam paper dia. Tapi saya percaya kalau kita boleh mind mapping kan, mempertemindakan pemikiran itu secara lebih mudah, orang akan faham. Dan berdasarkan pemerhatian saya, kita rujuk kepada teknik Nabi insya-Allah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda cuba nak membumikan ataupun merealisasikan aspek sejahtera ini dengan perkataan yang mudah untuk orang Arab yang kita kata berbeza tahap pemikiran pada zaman Nabi. Saya suka untuk share ataupun kita boleh mulakan ini kita kata kecil-kecilan sebelum kita pergi konsep yang lebih besar. Sebab hadis ini saya perhatikan Nabi sebut ada 4 perkara. Dan pada 4 perkara yang Nabi sebut ini semuanya akan membawa kepada kesejahteraan dunia dan juga akhirat.
Okey, hadis ni dia gini, kalau mengaji hadis saya dia Ya. ada beberapa hadis yang dikenali dengan nama-nama tertentu. Contoh hadis Jibril. Hadis Jibril ni cerita bagaimana Jibril datang bertemu dengan Nabi, lalu bertanya ke Nabi ada beberapa soalan, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan dan bilakah kiamat akan berlaku. Hadis ini antara hadis penting yang menjadi kita kata tiang-tiang agama kita. Kemudian ada juga hadis mimpi. Hadis mimpi ni pula kenapa digelar sebagai hadis mimpi, sebab dalam hadis ini diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bertemu dengan Allah, lalu Allah Taala menyampaikan mesej. Dan hadis yang ketiga yang saya kira ini boleh kita jadikan sebagai satu model ringkas praktikal untuk orang awam di mana sahaja ataupun di belakang kita boleh praktik benda ni di UAE dipanggil hadis salam. Hadis salam. Dan saya percaya perkataan salam itu sesuai kita masukkan di bawah sejahtera, sebab salam itu maksudnya selamat, dan Islam itu simpul agama yang kita katakan Islam. Dalam sebuah hadis Nabi kata Muslim itu adalah orang yang terselamat saudaranya yang Muslim yang lain daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Okey, hadis salam ni ceritanya setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan hadis salam ini cantiknya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang asalnya berbangsa Yahudi. Nama pun Abdullah bin Salam. Dia kata bila orang riuh duk bercerita Nabi dah sampai ke Madinah, katanya Abdullah bin Salam, aku pun pergi, aku pun tengok muka Nabi, dan pada masa itu dia kata aku tengok Nabi, pada wajah Nabi tidak melambangkan baginda seorang yang pendusta. Lalu dia pun dengar Nabi mengucapkan 4 patah perkataan. Nabi sebut 4 patah. Tetapi 4 patah ini kalau kita huraikan, kita praktikkan, insya-Allah kehidupan yang sejahtera kita akan perolehi. Nabi kata apa? Nabi kata ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan ucapan salam. Salam di sini bukan hanya ucapan assalamualaikum, tapi konsep salam di sini sangat luas. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata wa at'im ta'am, beri makan kepada orang. Dan at'im ta'am ini kalau kita tengok dalam SDG ada zero poverty. Itu kita boleh masukkan di sini. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wasilul arham, hubung silaturahim. Ini pula kita boleh katakan sebagai aspek pembinaan keluarga. Aspek pembinaan keluarga yang terakhir sini Nabi kata wasallu bil lail wan nasu niyam. Dan kamu sembahyang pada waktu malam ketika orang tidur. Kenapa disebut solat malam ketika tidur? Antara rahsia di sebalik solat malam, dia memupuk keikhlasan. Memupuk keikhlasan. Dan dalam konsep sejahtera yang dibawa ataupun idea yang digarap oleh Tan Sri Rektor kita, dia kata bermula daripada dalaman, bawa pada keluar. Jadi bila kita nak buat daripada dalaman, tak perlu orang tahu. Dia boleh melakukan dengan ikhlas. Jadi hadis Nabi ini Nabi kata semalam solat ketika pada waktu malam ketika orang tidur, ini sebenarnya signifikan kepada penting keikhlasan. Dan akhir sekali Nabi kata apa? Nabi kata kalau kamu buat 4 perkara ini, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera ataupun dengan selamat. Jadi saya kira hadis ini kalau kita praktikkan, buat simple-simple, buat kempen kecil-kecilan di UAE dulu, jumpa bagi salam pun secara sempurna. Lepas tu kita cerita apa konsep sebalik salam. Lepas tu kita bagi makan dan sebagainya. Cuma isu bagi makan ni saya pernah ada idea. Bincang dengan kawan KICT, mungkin kalau idea ini diperhatikan ataupun ditonton oleh warga UAE yang mungkin ada kepakaran ini, boleh buat. Saya pernah bagi cadangan kepada kawan saya lecturer di kuliah KICT, kata pun buat application untuk beri makan kepada orang. Jadi prinsip pada hadis tadi juga ayat yang lain. Contoh macam ni. Katakanlah kita ambil satu kafe sebagai pilot project kita, nak letak under flagship ke, combine dengan KICT, kita minta siapa-siapa yang boleh buat application dalam telefon. Maksud application ini katakanlah dimiliki oleh semua warga UAE dan oleh food provider. Dia cerita macam ni. Siapa yang nak masuk idea ni, nak masuk idea kita bagi makan kepada pelajar-pelajar ni, kita minta kepada dia dekat kafe ataupun ruang kafe tu, dia letak macam kata signage record kita kata petajaan makanan. Katakanlah bila orang tu staff UAE kan nak bayar makanan tu,
Ya. Dekat premis itu dia letak macam kata satu signage ataupun satu pemakluman. Kata kafe ini ada menyertai program beri makan kepada pelajar ataupun Ya. orang yang miskin. Jadi masa Ya. bayar tu dia bayar lebih masuk dalam akaun itu, lalu display dekat display box tu kafe Ya. ini ada sponsorship makan kata RM10. Jadi Ya. kalau student Ya. datang dia ambil yang tu dia boleh claim. Ini antara cara-cara yang boleh kita gunakan. Sejahtera Ya. itu bagi saya. Ya, Berdasarkan betul. hadis ni. Ya, menariknya kerana saya juga mungkin sejalur dengan apa yang Ustaz cuba usahakan itu kerana ada beberapa kajian yang menarik kalau sementara Ustaz sudah menceritakan tentang projek ini ya. Ya. Bahawa IQ manusia itu hakikatnya akan lebih tinggi apabila keperluan asasinya itu dipenuhi. Jadi makan Oh, ini memang kalau dibereskan, kajian itu betul. sudah dibuat sampai kan ada hari ini ada pihak yang mula mengartikulasikan tentang ekonomi manusiawi dan kalaulah elemen maqasid itu semua terpenuhi, maka akal kita ni akan mula berfikirkan perkara yang lebih tinggi dan ia sudah pernah dilaksanakan. Ada perbincangan ini di dalam TED Talk. Selain itu saya kira Ustaz pernah juga di dalam sirah kita bagaimana zakat itu tidak ada penerimanya dalam kemuncak kekhilafahan kita. Ini sampaikan kekhalifahan sampaikan zakat itu dibawa pulang kerana tidak ada penerimanya. Bukankah itu Betul. gambaran kepada kesejahteraan? Dan kalau dalam Betul. konteks pemakanan ini juga, bahkan pernah saya dikhabarkan di Turki, kerana kita tahu konsep wakaf di Turki ni Betul. lebih makmur di negara kita. Ada restoran yang mana mewakafkan kalau orang miskin di perkarangan itu dia datang boleh makan percuma. Cumanya bila ia sudah mewakafkan begitu, saya kira kemudiannya restoran itu tidak rugi kerana mereka yang berkemampuan membayar lebih. Kerana mereka Betul. tahu lebihan itu adalah untuk mereka sesiapa saja yang tak mampu ini. Jadi kalaulah itu saya ingin menyokong agenda Ustaz itu ya kerana Okey. kalau itu boleh dilakukan dalam UIA, maka Betul. sepatutnya UIA itu menjadi nukleus. Kalau di peringkat UIA mampu dilakukan, maka sepatutnya ia boleh direplika di dalam institusi dalam masyarakat yang lebih luas kerana Betul. makan ini asasi Ustaz. Kalau ada orang jiran kita yang lapar kerana tak makan, saya kira dalam konsep sejahteranya tanggungjawab kita tak beres. Saya nak minta Ustaz Betul. Betul. kerana Ustaz bukan hanya ketua Jabatan Tilawah tetapi juga Ustaz adalah presiden kepada apa nama NGO-nya tadi Fajar Iman Matahari Terbit ini yang dah bawa Islam ni dakwah ke Jepun. Nak minta Okey. Ustaz berkongsi sikit. Sila Ustaz. Dia sebenarnya idea dakwah ke Jepun ni ini saya kira Allah Taala hantar saya ke sana lah. Sebab kita pergi 3 kali. Kali pertama pergi sekadar ni alhamdulillah di bawah tajaan seorang murid dewasa saya. Cuma semasa tajaan tu dibuat, murid dewasa saya dia letak syarat. Dia kata kami taja Ustaz Abdullah pergi ke Jepun dengan syarat Islam mendapat tempat di Jepun, dapat dakwah, dapat faedah. Jadi saya terfikir pada kali pertama, pergilah. Lepas tu kita dihubungkan dengan pihak-pihak tertentu, pergi lagi kali kedua tahun 2018 dan kali ketiga tahun 2019 kami pergi, ini kemuncak kata-kata projek kami sebab kawan kita yang berdakwah di Jepun tu dia ni seorang engineer. Engineer berasal pada Tapah Perak. Lepas tu dia yang menjadikan saya rasa malu lah kenapa saya tak boleh bantu dia sebab dia sehingga sanggup berhenti kerja fokus full time untuk berdakwah. Lepas tu sebelum ni platform dakwah dia secara kecil-kecilan di sebuah masjid di Jepun. Mula-mula dibenarkan tetapi bila ada isu keselamatan pasal ada report dan sebagainya dia dihalang berdakwah di situ. Lalu sebuah yayasan daripada Perak. Yayasan ni pun bagus juga mencadangkan supaya dia beli bangunan. Ringkas cerita, kami pergi tahun 2019 dalam bulan Syaban dengan tim kami yang ramai. Lepas tu kami pergi tengok bangunan yang nak dibeli, target dia masa tu bulan 4, target dia menjelang Julai 2019 perlu dibayar. Kos dia 1.5 juta. Ringgit. Dan ringgit. Kemudian 1.5 juta lagi dianggarkan diperlukan untuk renovasi. Lepas tu mula daripada ziarah kami kali yang ketiga, dalam bulan Ramadan tu kita mainkan sentimen Jepun, kita mainkan sentimen Ramadan, kita buat kutipan dana derma dan alhamdulillah akhirnya kita berjaya dalam bulan Ramadan mengutip sebanyak 3.4 juta. Masya-Allah.
Lalu bangunan itu alhamdulillah dah dibeli dan dijalan ke projek dakwah itu. Orang pun tanya kenapa sibuk sampai ke Jepun nak berdakwah. Saya kata masing-masing ada sumbangan-sumbangan dia. Ya. Jadi Jepun masa itu market yang belum diterokai. Kami dengan kawan-kawan kami menamakan projek Jepun ini sebagai projek Unta Merah Jepun. Unta Merah Jepun. Itu pun berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata kalau ada sesiapa yang memeluk Islam kerana usaha kamu, pahalanya jauh lebih mahal daripada unta merah. Sebab orang Arab ni unta merah sangat mahal. Dan saya kira itu antara sumbangan saya untuk mensejahterakan manusia-manusia di Jepun. Sebab saya percaya kalau sekiranya manusia Jepun yang memeluk Islam, akhlaknya sudah Islami, cuma tidak mengenal Tuhan, ini projek-projek. Ya, Ustaz, saya menganggap bahawa laluan dan lorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan kebaikan. Kita nak letakkan perbincangan kita ini di dalam kerangka sejahtera. Ustaz di bawah Fajar Iman telah pun diberi ruang untuk melakukannya di sana. Dan apabila Ustaz ditanyakan tadi bahawa kenapa sampai ke Jepun, dan Ustaz saya rasa sangat cantik apabila dijawab bahawa itu lorongan yang disediakan pada kita, dan kalau kita tidak sambut, artinya kita tidak memanfaatkan ruang yang sudah pun ditakdirkan oleh Allah SWT. Dalam pendekatan yang Ustaz lakukan itu, tadi dibicarakan tentang harus bermula dengan hati, tetapi kemudian kita bercakap memetik kepada hadis salam ini, iaitu pesan Nabi SAW, setibanya di Madinah, sampaikan salam, berikan makan, jalinkan silaturahim, dan juga jangan lupa untuk amal ketika mana orang lain tidur itu, pada waktu malam. Betul. Seringkali sikap kita sebagai orang yang mungkin sudah sedia Muslim ini, nilai Islam ini kita ambil secara simplistik. Kerana itu juga hujahnya. Lakukan bermula dengan hati. Tetapi bagaimana melakukan bermula dengan hati itu untuk kita mengharmonikan sejahtera ini dalam keadaan di mana Nabi sampai dia minta melakukan beberapa amalan. Yang mana bagaimana kita nak mengaitkan hati di situ dengan pemberian makan, memberikan salam, silaturahim, dan juga beribadat pada waktu malam. Apa yang boleh kita kongsikan? Okey, apa yang saya nampak, dia ikhlas sahaja, tak cukup dengan ilmu. Okey. Tak cukup dengan ilmu. Dia mesti dengan ilmu. Dan ilmu tu pula, kita sepatutnya melihat Islam ataupun semua ilmu adalah berpunca daripada Tuhan yang Maha Mengetahui. Contoh kan, idea Tan Sri Zul saya sukalah, dan sebenarnya saya agak terkejutlah dengan idea SDG, sejahtera, flagship dan sebagainya. Tapi saya kira perkara itu sebenarnya sangat Islamik. Sebab apa? Tanpa perlu menciptakan konsep yang pelik-pelik, orang payah nak faham, terus hands on pada projek. Dan apa yang dibawa oleh Tan Sri Zul ni saya kira sangat Islami. Dia mengiktiraf segala bidang ilmu ataupun kepakaran. Dan sebenarnya khalifah ni macam tu lah. Contoh katakanlah saya seorang engineer. Jadi saya mahu berkhidmat kepada alam ataupun kepada seluruh sejagat manusia dengan ilmu saya macam mana. Adakah saya nak kena baca bismillah ataupun saya kena cerita konsep yang pelik-pelik berkaitan engineering? Tak perlu macam tu. Saya ada ilmu, saya beranggapan saya adalah khalifah Allah di muka bumi. Allah amanahkan ilmu ini untuk kesejahteraan semua manusia. Lalu saya berfikir dan saya dengan ilmu engineering, kejuruteraan, keperubatan, ke apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada saya fikir ini adalah ilmu pinjaman Allah untuk saya luaskan kesejahteraan kepada seluruh manusia. Antara contoh, katakanlah sekarang ini manusia menghadapi masalah pencemaran alam kerana kerakusan manusia. Lalu Allah Ta'ala berikan ilmu kepada saya berdasarkan kajian-kajian yang kita buat dan sebagainya. Kita pun hasilkan sesuatu device ke ataupun sesuatu peralatan yang boleh menyelamatkan alam ini. Dan kita buat bermula pada dalam kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita gunakan ilmu itu. Jadi kalau semua berfikiran sebegini, kita akan nampak Islam ini adalah agama ilmu, agama yang betul-betul menyampaikan kesejahteraan kepada semua tanpa mengira bidang ilmu. Cuma kadang-kadang bila sebut khalifah ni, orang kita ingat khalifah ni kepimpinan, orang tertentu saja. Sedangkan setiap daripada kita ni adalah khalifah. Sebab saya tertarik, ada kawan di UKM, nama dia Dr. Sarah. Dr. Sarah ni bidang undang-undang. Kemudian dia ditarik masuk oleh seorang profesor dalam bidang geologi untuk kata membangunkan ataupun untuk dia macam untuk membangunkan macam model alam sekitar yang kita kata sejahtera dan juga harmoni. Waktu bila tim ni berbincang,
tim ni berbincang, apa kata profesor tu? Allah Ta'ala beri, pinjam kursi ilmu geologi. Dengan ilmu saya boleh menghasilkan sesuatu menjaga alam ini daripada dirosakkan oleh manusia yang rakus. Saya bimbang nanti bila saya mati, saya bertemu dengan Allah, Allah kata kamu aku pinjamkan ilmu geologi. Kenapa kamu tak gunakan ilmu ini untuk menjaga bumi, mencegah kerakusan manusia? Jadi profesor tadi itu pun kata itulah sebabnya saya panggil semua kumpulan di sini dalam bidang ilmu yang berbeza. Kita akan bangunkan sistem, ada sokongan undang-undang. Jadi kamu Dr. Sarah, kamu perlu teliti undang-undang alam sekitar yang sedia ada, di mana kekurangan yang mungkin kita boleh kemaskan supaya kita boleh bendung alam yang dimusnahkan. Bila saya dengar idea ini, saya kata wow, ini antara contoh khalifah-khalifah yang sepatutnya kita lahirkan dengan kesedaran, niatnya ikhlas kepada Allah dan sebagainya. Ya, saya tertarik apabila Ustaz mengulaskannya sebegini, kerana kita punya satu agenda yang besar. Ya, digambarkan tadi agenda sejahtera itu mungkin matlamat akhirnya adalah falah, yang mana untuk mencapai kejayaan di akhirat itu nanti. Tetapi seringkali juga kita menyatakan bahawa kehadiran kita di bumi ini adalah sebagai khalifah, dan Ustaz sebutkan dengan betul tadi, dan juga kesalahfahaman masyarakat umum menganggap bila mencapai kesejahteraan ini adalah merupakan kekhalifahan, dan khalifah ini siasah, khalifah ini kepimpinan. Betul. Sedangkan tadi Ustaz mengatakan bahawa kita semua ini punya peranan di dalam bidang masing-masing. Jadi bukan dalam erti kata kita harus membina khalifah maka kesejahteraan itu barulah kesejahteraan itu akan hadir. Sedangkan apa yang Ustaz berikan tadi itu, kesejahteraan itu akan tumbuh secara organik kalau khalifah-khalifah yang individu ini memainkan peranannya dan memahami bahawa keikhlasan itu prasyarat. Apakah betul kefahaman saya ni kalau berdasarkan Ustaz uraikan? Betul. Saya pun memahami perkara ini berdasarkan ayat dalam surah Al-A'raf. Kisahnya, ini prinsip khalifah secara umum, mudah untuk layman orang kita faham. Bila Nabi Musa AS dipanggil ke Gunung Tur Sinai oleh Allah 40 hari, apa kata Nabi Musa kepada Nabi Harun? Dia kata apa? Ukhlufni fi qaumi, ganti aku dalam pentadbiran kaumku. Ukhlufni itu kita kata khalifah lah, ganti. Sebab pemimpin sebenar, pemilik sebenar bumi ini adalah Allah. Lalu Allah Ta'ala pun delegate, minta kita ganti dia, walaupun dia maha berkuasa, tapi ini satu amanah untuk kita tadbir bumi mengikut kehendak dia. Jadi Nabi Musa kata kepada Harun, ukhlufni fi qaumi, ganti kedudukanku pada kaumku, lalu ditambah wa aslih, dan kamu hendaklah perbaiki. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan kamu ikut jalan orang yang melakukan kerosakan. Jadi prinsip ini yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, yang diucapkan oleh Nabi Musa, dia kata kepada pengganti dia, khalifah dia, Nabi Harun, prasyarat dia ganti mengikut polisi yang sedia ada, yang telah digariskan Allah kepada kita, aku dan juga kamu. Dan antara seterusnya, bila kamu dah jadi pengganti, kamu kena ada proses islah, perbaiki. Katakanlah ada kerosakan berlaku, ada ketidakkenaan berlaku, kamu baiki. Dan jangan sekali-kali kamu ikut jalan orang yang melakukan kerosakan. Dan ini saya kira cukup cantik dan idea dalam leading the way, kemudian khair yang dibawa oleh Tan Sri Rizal. Khalifah itu sebenarnya sangat bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran, dan saya kira agenda itu perlu diteruskan dan diberi kesedaran dalam bahasa yang mudah kepada semua kaki tangan. Satu perkara lagi apabila Ustaz menyebutkan ini, dia banyak soalan rentetan sebenarnya setiap kali mendengar hujahan yang Ustaz berikan, kerana bila kita mengatakan bahawa kita ingin bergerak ke arah sejahtera, dan di hujungnya itu nanti adalah merupakan falah, dan kita untuk mendapat hasanah dunia dan hasanah akhirat, isu kekhalifahan itu selalu saja disalahertikan kerana menganggap ianya merupakan satu tampuk kepimpinan. Sedangkan tadi telah pun dinukilkan daripada Al-Quran sendiri. Namun masih ada ramai yang menganggap kerana kita ingin, apa nak istilah saya nak sebut meletakkan tanggungjawab agenda sejahtera ini di bahu setiap Muslim yang punya citra Islami yang betul. Kerana seringkali kita menganggap saya tidak berada di dalam kedudukan untuk membuat apa-apa. Saya hanya pengikut, saya cuma ahli kecil, saya cuma apa-apa saja. Selalu itu menjadi escapism kepada kita dalam kalangan umat Islam khususnya, yang tidak melihat bahawa kapasiti kita sebagai Muslim itu sendiri merupakan suatu entiti kekhalifahan. Jadi kerana itu ramai orang menganggap, Ustaz, dia kata Ana tak cukup baik, jadi Ana tak boleh berada di depan. Dan selalu di dalam latihan dakwah ni kita selalu menyebut bahawa aslih nafsak wad'u ghairak, bahawa usaha untuk kita perbaiki diri kita tu peringkat kita. Tetapi kita harus lakukan dalam keikhlasan dan juga kesedaran bahawa sepanjang usaha kita menjadi lebih baik itu, kita harus mengajak orang lain
Bukannya betul. menunggu sehingga kita menjadi presiden baru kita boleh. Saya nak minta Ustaz uraikan ini sedikit Ustaz. Sila Ustaz. Betul, dia bermula pada diri sendiri. Lepas tu kita simple, cara Nabi paling mudah Nabi kata setiap kamu adalah pemimpin. Lepas tu Hmm. Nabi kata suami, ayah pemimpin kepala keluarganya. Lepas Siap. tu dan seterusnya lah. Maksud setiap daripada kita adalah khalifah, pemimpin dalam kapasiti kita tersendiri dan kepakaran ilmu kita sendiri. Paling Ya. tidak, kalau kita tak mampu masuk politik sampai jadi Perdana Menteri, Menteri itu, Menteri ini, sekurang-kurangnya kita ada kesedaran, aku adalah pemimpin, dalam Ya. rumah tangga aku perlu didik diri aku, anak-anak aku, isteri aku supaya mereka menjadi orang yang berguna. Dan Hmm. kita sebagai pemimpin pada diri kita, kita perlu hidup secara sejahtera. Sama Ya. juga kita perlu kita didik anak isteri dan juga keluarga, apa sahaja kalau kita ketua jabatan kita didik ataupun kita mentadbir supaya semuanya kita kata hidup dengan sejahtera untuk kepentingan dunia dan juga akhirat. Dan saya percaya kalau mindset ini Hmm. dibawa turun ke bawah, tak Hmm. payah orang suruh, tak payah tunggu penguat kuasa. Contohnya berlaku di UAE, Ya. katakanlah nampak student melakukan benda tak elok. Bila tengok, boleh je tegur dengan cara terhormat, dengan cara baik, Ya. tapi Ya. biarlah itu kerja awesome. Sudahnya benda ni terabai. Kalau kita Hmm. berpandangan setiap daripada kita adalah khalifah, Ya. bertanggungjawab untuk kata mentadbir bumi ini mengikut kapasiti yang kita Hmm. Allah Ta'ala berikan kepada kita, tak akan Ya. timbul masalah-masalah terbantu macam ni. Hmm. Um, Apabila digambarkan sebegitu Ustaz ya, saya ingin membawa semula kepada perbincangan kita ni di peringkat awal tadi bila kita menyebutkan ianya harus bermula dengan keikhlasan, dengan hati. Ini dah macam nak masuk pada tasawuf pula ni. Sebab kita Betul? nak mengasuh hati ni adalah satu perkara yang lain. Saya sebutkan tadi banyak hujahnya oleh kerana kita ni terlalu terdorong kepada polemik politik. Selalu saja kita mengambil hujah yang simplistik yang kita kata kembali kepada hati. Tetapi mengasuh hati itu adalah satu perkara yang lain. Saya nak minta Ustaz memberikan sedikit pesannya dan juga kaedahnya kerana kita sudah mula merungkai soal agenda sejahtera itu sehingga ke peringkat mikroskopik, iaitu setiap individu itu adalah merupakan ejen kepada sejahtera. Dan kerana itu ia harus bermula dengan niat. Sebab ramai juga orang mengatakan bahawa sama ada dia kata masih terlalu awal untuk dia memperbaiki diri. Bukankah ramai yang mungkin menangguhkan haji dan umrah kerana merasakan dirinya masih lagi muda misalnya, ataupun merasakan tak apalah aku ni bukanlah Islamik sangat. Jadi bagaimana harus kita mula dalam konteks mendidik hati supaya ianya bukan hanya lip service. Bukan hanya yang kita katakan, kita kena bermula dengan hati. Itu mudah disebut. Tetapi Betul. melakukannya dan mertabiah hati itu supaya dia betul-betul jadi lunak dan lembut untuk menjadi ejen kepada hasanah dunia dan akhirat ni adalah satu perkara yang memerlukan tarbiyah yang berbeza. Saya nak minta Ustaz berikan sedikit panduan. Okey, kalau saya nak kata panduan, ini bermula daripada diri sendiri dan juga ilmu. Ya. Lepas tu Islam ni dia ada, kita ringkaskan dia 3 serangkai, akidah, Okey. syariat dan juga akhlak. Akhlak itu tasawuf lah. Okey. Dan ketiga-tiga ini dia tak boleh tinggalkan salah satu, dia kena pergi Okey. bergerak seiring. Ya. Bahkan dalam syariat yang kita laksanakan itu secara tak langsung ada tasawuf, ada akhlaknya, ada masalah hatinya. Jadi benda ni pada tahap kita dia mesti bermula dengan ilmu, pada kemampuan kita. Pada tahap kita kata pihak atasan perlu menyediakan kita kata support system supaya masalah hati berterusan ditekan supaya keikhlasan itu timbul. Jadi kalau sekiranya mengharap pada individu tidak ada support system, itu pun tak cukup. Ataupun mengharapkan hanya kepada support system, dah UAE nak kita ikhlas, dia kena provide lah segala keperluan macam tazkirah bulanan. Kita sebagai staf biasa tak perlu buat apa. Dia perlu secara berterusan. Lepas tu saya katakan yang iqra ataupun khair yang dibawa tu, khalifah, amanah setiap individu, itu iqra, itu signifikan kepada ilmu. Bila benda ni berterusan, insya-Allah kita akan jadi rahmatan lil alamin. Kita kata daripada hati, bukan kata di mulut tetapi mesti diusahakan pada tahap kita individu dan juga pada tahap para pemimpin untuk memberi support system, pengisian dan sebagainya. Ya. Apabila kita mula menghuraikan sampai ke peringkat ini Ustaz menampakkan lebih jelas bahawa agenda sejahtera itu dalam kerangka islaminya perlu dipetakan. Kerana kita tadi daripada awal setiap satu tu sebenarnya boleh dibutirkan selama setengah jam atau mungkin 1 jam dengan sendirinya. Ni kita dah mula bercakap soal mendidik hati dan kesan itu kepada tarbiyah diri dan juga yang kemudiannya akan melimpah kepada masyarakat. Di penghujung polemik dan perbincangan kita ni Ustaz, saya sebutkan bahawa ia perlu menjadi building blocks.
Dan Ustaz juga menyebut perlunya bahkan UAE itu sendiri juga mungkin melihat kepada support system yang ada. Dan membangunkan sistem itu adalah merupakan suatu kerja yang sifatnya kolektif. Ya, kerana ia harus bangun secara makmur, secara organik, secara harmoni. Sebab kita tahu budaya itu dia tidak terbina di dalam lakuna, bukan di dalam vacuum. Budaya itu wujud di dalam ekosistem tarbiyah harian yang kita lihat, yang kita amalkan. Kerana ada saja pandangan yang mungkin pesimistik ataupun fatalistik yang mengatakan, oh, dunia hari ini zaman edan, zaman gila, zaman rancu. Jadi di mana boleh aku cari kesejahteraan? Jadi itu juga satu elemen yang harus kita betulkan supaya kita tidak pasrah dan patah dengan cabaran yang ada ini. Kerana akhirnya kita memang nakkan kesejahteraan, tetapi ia juga sendiri memerlukan mujahadah termasuk di peringkat individu. Kalau tidak dia akan kata, oh, dah hancur dah dunia ni, teruk dah nak kiamat dah. Itu selalu kita dengar, dah nak akhir zaman dah ni. Tapi apa yang perlu kita lakukan bila kita tahu bahawa dunia ini semakin gawat sebegini, Ustaz? Dia mudah dalam sebuah hadis Nabi ajar kita supaya jangan menunggu. Nabi kata kalau nak kiamat, nak berlaku kiamat ni, tak salah hadis Musnad Ahmad. Di tangan kamu ada benih. Nabi kata tanam dulu benih dia. Tanam benih. Maksudnya dan sebaran sejahtera ini adalah end result kepada usaha. Jadi contohlah kita kata bahasa mudahlah, bahasa orang kampung sejahtera ni kenyang. Jadi nak kenyang kena ada usaha ke situ. Jadi tak kenalah kalau kita nak sebuah hidup yang sejahtera, sistem yang sejahtera, ataupun kita nak kenyang tetapi kita mengharapkan orang datang suap ke mulut kita. Jadi usaha untuk mendapat kesejahteraan itu seperti yang dibawa agenda ni Tan Sri Zul, perlu dilakukan bermula pada individu, pada setiap kita. Kenapa setiap dari kita ni bagi saya adalah bata-bata yang akan membantu membina bangunan Islam yang kita kata cantik dan juga indah untuk dilihat dan bermanfaat. Maksudnya jangan bagi alasan, jangan bagi dalih. Kita kena bermula diri kita dan seterusnya. Contoh saya, ini antara budaya saya buat secara tak langsung. Saya ada kuliah bulanan dengan MSD. Kuliah bulanan dengan MSD. Lepas tu saya gunakan sebuah kitab. Kitab ni tajuk dia Al-Jami' fil Khasa'is, himpunan kelebihan Rasulullah. Dan kitab tu saya dah compile dia punya konten tu, jadikan siri sampai 20 siri. Cuma dari segi penambahan nilai yang saya nak cuba pupuk kepada masyarakat UAE sekarang ni, setiap hujung kuliah saya akan masukkan satu buku yang saya baca. Buku bulan ini. Jadi saya akan share buku tu, lalu saya akan cerita sinopsis dan saya akan bagi alternatif di mana buku ini perlu dicari. Dan kenapa saya buat macam tu? Saya kira itu adalah usaha kecil yang saya mampu buat untuk menggalakkan iqra', budaya iqra', pembacaan. Kenapa dengan membaca itulah kita akan ada semangat untuk meneruskan agenda kesejahteraan kita di dunia juga akhirat. Itu usaha kecil. Setiap daripada kita mesti ada benda tu. Usaha kecil itu juga akan semakin membesar dan menggunung apabila ianya dilakukan dengan konsisten, Ustaz ya. Betul. Ustaz sebut MSD tadi, Ustaz. MSD itu apa dia, Ustaz? Saya Management Services Division, macam human resource lah. Okey. Sebab saya teringat MSD itu Malaysian Student Department, ingatkan di UK. Itu terbayangkan Ustaz buat, takut Ustaz buat usrah online dengan pelajar-pelajar di sana. Tapi projek di Jepun itu bagaimana, Ustaz? How do you manage? Macam mana? Projek Jepun ni, NGO kami ni kerja dia memantau pengurusan di sana. Maksud derma-derma, katakanlah orang nak bagi derma, dia akan masuk melalui akaun kami akan pantau. Jadi bangunan tu di Jepun, JDC, kalau dia perlukan dana-dana tertentu, dia akan nyatakan semua sekali kepada kami dan kami dalam NGO akan syurakan terlebih dahulu. Dan antara penasihat kami ni Datuk Dr. Abdul Basit Musyrif ataupun Datuk Tuan Guru Dr. Abdul Basit Sungai Durian. Dia antara penasihat, dia antara penasihat kami. Jadi kita syurakan terlebih dahulu barulah kita salurkan duit. Dan kadang-kadang interesting ada banyak isu-isu yang berkaitan dengan polemik agama yang tak ada di Malaysia tetapi ada di Jepun. Jadi kawan kita di Jepun tu akan konsult ataupun bertanya aspek hukum. Macam yang terbaru ni, kes yang terbaru, ada satu grup yang anti-Islam di Jepun, dia ambil video daripada Turki, dia cerita bagaimana Islam promote adultery. Islam promote sesuatu yang tak elok.
Lepas tu video itu disebarkan di Jepun menyebabkan orang Jepun semakin benci pada Islam. Jadi teman kita di sana dia tanya, syurahkan kami macam mana cara nak buat, adakah perlu fikir, kita perlu saman apa kata pihak itu. Jadi kita kata apa? Kita bagi nasihat, kita tak boleh melayan rentak mereka. Kita buat kerja dakwah, kita sibuk nak melawan sebarang tumahan kita buang masa kita tidak melakukan dakwah. Itu antara peranan-peranan NGO kami lah. Betul. Hakikatnya selepas peristiwa 9/11 ramai orang menganggap naratif barunya kebencian terhadap Islam itu memuncak. Tapi bila dilihat pada statistik Ustaz rupanya Islam itu semakin berkembang di Eropah bahkan selepas 9/11 kerana orang semakin ingin tahu kenapa terorisme ini dikait dengan Islam, dan dalam pencarian mereka itu akhirnya mereka melihat sebenarnya tak betul lah seperti yang digambarkan oleh Islamofobia. Jadi kita yakinlah bahawa wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rasa macam fatalistik dah ni, habis dah kita ni. Tapi hakikatnya sebenarnya kerja Tuhan tu lebih luar biasa. Dia punya kebijaksanaan dia. Ustaz, saya kira masa yang sangat berharga saya bersama Ustaz di dalam Dialog Sejahtera pada kali ini. Mudah-mudahan Ustaz terus diberikan keikhlasan dan kekuatan untuk meneruskan agenda dakwah. Baik sebagai tenaga pengajar di UAE, begitu juga di dalam urusan dakwah sampai ke Jepun itu, insya-Allah ianya mudah-mudahan diterima sebagai amal Islami. Pemberat kita nanti di sana, dan Ana nak tumpang syafaat anta adalah ni. Ingat-ingatlah Ana esok kan. Itu je nak agak kita ni kita je. Pick up line sekarang pick up line agama. Pick up line juga, tapi itulah dah sementara dah berbaik dengan Ustaz tu, nak minta tolong je lah kan, doa-doakanlah, itu je. Ustaz, terima kasih banyak. Okey, kita jumpa lagi di dalam kesempatan Dialog Sejahtera akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hibah.